اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 6, baris yang ke-6 daripada atas. Muka surat 6, baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ketiga daripada 6 rukun iman, percaya akan segala kitab. Percaya akan segala kitab, akan sekalian kitab. Dengan maknanya percaya kepada segala kitab ni maknanya mengaku putus seseorang di dalam hatinya. Itu makna percaya. Mengaku putus seseorang di dalam hatinya. Percaya sepenuhnya, percaya yang jazam, percaya yang putus di dalam hatinya. Itu percaya rukun iman. Itu at-tasdiq, membenar, percaya hak berkaitan dengan iman. Percaya dengan makna mengaku putus seseorang di dalam hatinya, hati seseorang, dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti Quran dan Taurat dan lain-lainnya. Dan sungguh, mana tentu sungguh, segala perkara-perkara yang disebut di dalamnya, di dalam segala kitab yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun iman yang ketiga, percaya akan segala kitab. Biasanya kita sebutnya percaya dengan sekalian kitab. Segala kitab, biasanya dengan sekalian kitab. Mana kita beriman, kita percaya dengan sekalian kitab, dengan maknanya mengaku putus seseorang di dalam hatinya. Ini iman. Adapun mengaku lidah, mengaku zahir, itu pergi kepada Islam. Iman at-tasdiq al-qalbi, mana percaya benar hati. Percaya sepenuhnya. Kalau kata benar hati, benar sepenuhnya. Kita kadang-kadang percaya tak ke dia? Percaya. Benar tak dia? Benar. Tapi jangan harap sangat. Maknanya situ bukan percaya sepenuhnya, bukan benar sepenuhnya. Itu percaya hak cakapan sama kita. Adapun percaya iman ni, percaya sepenuhnya. Percaya yang putus baru panggil percaya. Sebab kita cakapan lorak kitanya tak sepenuh pun panggil percaya. Kita percayakan anak kita seorang tu. Mana kita benar seorang, kita harap seorang tu. Tapi percaya pun budak sekarang. Kena pantau juga, kena periksa juga, kena tengok juga. Jangan percaya sepenuhnya. Saat ni kata percaya, tapi jangan percaya sepenuhnya. Makna tak sepenuh tu panggil percaya dah. Mana berat kata boleh harap, pakai ya dah, pakai percaya. Adapun percaya dalam bab iman ni, percaya 100%.
Mana kalau percaya hak iman ni 99%. 1% je. 1% je tak percaya, tak sah lagi. Ni percaya hak iman. Ada. Mana sebut sama-sama percaya. Ni percaya bab pegangan. Percaya bab iman kepercayaan, percaya yang utuh, percaya yang sepenuhnya. Baru sah. Apa makna kita percaya sepenuhnya kepada kitab ni? Dengan maknanya mengaku putusan dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil al-kutubus samawiyah. Segala kitab yang datang dari langit, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sini seperti Quran dan Taurat dan lain-lain, ini contoh. Tapi berimannya dengan sekalian kitab. Bukan hanya beriman dengan Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, bukan. Beriman dengan sekalian kitab. Sekalian kitab tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna beriman dengan sekalian kitab, semua kitab. Bukan hanya hak Quran, Injil, Quran, Taurat, Injil, Zabur, bukan. Itu masuk di bawah beriman secara tafsil. Macam rukun iman yang kedua. Beriman, rukun iman yang keduanya dia tulisnya percaya akan malaikah. Biasanya percaya dengan sekalian malaikat. Itu biasanya. Beriman dengan sekalian malaikat. Beriman dengan sekalian malaikat ni bukan hanya beriman dengan malaikat hak 10 tu, bukan. Beriman dengan sekalian malaikat. Beriman macam mana? Beriman secara ijmal. Beriman secara kasar. Mana apa? Tentu sungguh malaikat ni makhluk Allah. Tentu sungguh malaikat ni ada, dan malaikat ni sebahagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat bukan 10 besar-besar tu je kita duk ngapa dengan tugas-tugas, bukan. Hak 10 tu kita wajib beriman secara tafsil, secara satu-satu. Jibril malaikat, Mikail malaikat, Israfil malaikat. Ni secara satu-satu ni. Raqib Atid malaikat, Munkar Nakir malaikat. Ni secara satu-satu. 10 tu je malaikat. Tak, malaikat lah makhluk Allah yang paling banyak sekali, yang paling besar sekali. Malaikat tak mati. Setengah ulama mengatakan bekasang air wuduk kita jadi malaikat pula dah. Hak ada tu paling banyak dah, matinya tidak. Bekasang air wuduk pula jadi malaikat. Dan air wuduk banyak mana? Orang semayang ramai mana? Jadi hak sekalian malaikat tu kita beriman belaka. Ada dan sebahagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah pergi kepada 10 malaikat, kemudian pergi kepada malaikat yang menanggung arasy contohnya. Itu pun wajib juga kita beriman secara satu-satu. Malaikat yang menanggung arasy dipanggil hamalatul arsy. Malaikat yang menanggung arasy, yang mana sebelum daripada qiyamah malaikat yang menanggung arasy ni ada 4. Selepas daripada qiyamah ditambah lagi 4. Jadi 8 malaikat yang menanggung arasy selepas daripada qiyamah. Dalam ayat wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Mana lepas dari kiamat malaikat yang menanggung arasy Tuhan engkau ni 8 malaikat. Itu pun wajib kita beriman secara satu-satu. Ada 4 malaikat yang menanggung arasy sekarang, lepas kiamat jadi 8 tambah lagi 4. Dan termasuk juga kita wajib beriman secara satu-satunya malaikat hafazah. Malaikat hafazah. Malaikat hafazah ni yang ditugaskan oleh Allah untuk jaga manusia, jaga hamba Allah. Jaga manusia ni
Start daripada jatuh benih ke dalam rahim ibu sampailah kepada mati. Malaikat hamlatul arsy ni jaga hamba Allah manusia ni start daripada jatuh benih dalam rahim ibu sampailah kepada manusia tu mati. Ada dua malaikat yang jaga tiap-tiap anak Adam ni, ada dua malaikat. Cuma dua malaikat ni sama ada dua malaikat jaga tiap-tiap hari dan malam ni malaikat yang lain-lain ataupun malaikat yang sama. Itu khilaf di kalangan ulama. Kemudian malaikat hak ditugaskan untuk ni jaga manusia hamba Allah ni duduk di mana. Setengah mengatakan duduk di tekuk, setengah mengatakan duduk di hujung dagu, setengah mengatakan duduk di janggut sepak, gigi gerham, setengah dia ada 5 pandangan. Di mana kau duduk malaikat hafazah ni? Itu tak apalah tu. Tapi malaikat hafazah ni hak ada dua malaikat yang ditugaskan untuk jaga kita ni start daripada jatuh benih ke dalam rahim ibu sampai ke mati. Hak ni pun termasuk malaikat yang wajib kita beriman secara tafsil. Bukan hanya 10 malaikat tu saja. Malaikat menunggu arash dan juga malaikat hafazah. Di antara malaikat yang wajib kita beriman secara tafsil. Hak lain tu bolehlah beriman secara ijmal. Malaikat makhluk Allah yang paling banyak sekali. Itu rukun iman yang kedua kita baca minggu lepasnya. Yang mana beriman dengan malaikat, beriman kitab ni, hak ni dari Quran lah. Engkar je patahlah iman. Hak jelas dalam Quran hak kita baca ni. Dalam wirid semayang tu lah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Amanar rasul tu lah. Tapi kita ni tak sampai dah situnya. Dah moga maghrib kita orang dulunya biasa wirid penuh subuh dengan maghrib lah. Kalau kita orang dulunya kita ni maghrib ada kuliah. Jadi kita kena utamakan kuliah lah daripada wirid. Walhal sebenarnya kuliah ni bukan time dia di maghrib. Time dia di waktu pagi, waktu duha. Itu time kuliah. Time belajarnya waktu pagi, waktu duha. Kita pun memanglah kita pun belajar waktu pagi juga. Tapi belajar ilmu dunia lah daripada budak sampai ketua. Belajar juga betul lah kat tu. Tak ada dak sekolah belajar ilmu dunia lepas maghrib dah. Pagi belaka. Waktu pagi tu dah kita tak suruh belajar agama. Kita pergi belajar ilmu dunia. Kediam baru nak belajar ilmu agama. Lepas tu kediam. Kerja pula waktu paginya. Dulu waktu pagi belajar. Kemudian waktu pagi kerja. Lepas tu nak belajar apa time mana? Lepas maghrib kan. Lepas maghrib ni waktu buat ibadat. Ada sembahyang sunat awabin. Tak kenal kita sembahyang sunat awabin ni. Setengah tak je dengar awabin. Dah yang dengar gitunya. Time dia lepas maghrib. Lepas maghrib ni orang ngaji Quran. Waktu yang mahbubah. Waktu dia bergemari untuk mengaji Al-Quran. Waktu maghrib lah. Dia bukan waktu belajar maghrib ni. Waktu buat ibadat. Dah kita terpaksa lah. Tak ada waktu lain dah. Waktu maghrib. Jadi wiridnya jadi pendek. Dia tinggalnya subuh. Subuh pun pendek juga. Sebab apa? Sebab tak ada sebab apa subuh ni. Orang pergi kerja, dia bangunlah balik. Orang nak pergi atas anak sekolah, bangunlah balik. Anak tak ada dah. Nak kata cucu pula, bangunlah balik. Bagusnya tak pergi jaga cucu pula. Hari tu lelah jaga anak, lepas tu jaga cucu pula. Khidmat, tolong. Dah siang ke dia dah dang. Tak okey lah pula atanya. Tuk lah pula caranya. Lelah tak okey, lelah tu. Dah hak sibuk lepas subuh tu bangunlah. Gilah hak kerjaan dia nya. Sebab wirid ni tak mesti duduk atas tempat semayang tu. Tapi cuma pesen kita dah bangun. Adalah. Nak wirid masa duk congok tu.
Dan bangun je tak ada dah. Dia ni ada terpakhah wirid. Bukan wirid ni lepas semayang. Dan kalau kita ada hal kita balik wirid tengah-tengah balik tu. Tapi tak jadi gitu dah. Nak wirid pun kena sini, nak semayang sunat pun kena sini. Ni nama sunat ba'diyah contohnya. Kena di masjid ni lah. Ba'diyah isyak lah kita kata. Sebab ba'diyah isyak tu balik lepas isyak. Ba'diyah maghrib memang sini lah bagi kita nak belajar. Ba'diyah isyak kena sini juga. Sebab kalau dah melangkah keluar je tak ada dah lah ba'diyah isyak. Kalau kata ketuk tengah jalan, ketuk lah. Kalau tak ketuk pun tak ada dah ba'diyah isyak. Walahanya rawati afdal semayang di rumah, bukan main di masjid. Tapi dah kita pasal yang tidak jadi. Memang afdal di rumah. Tapi kalau kita nak kejar afdal, tak jadi buat sinilah. Kita nak rumah afdalnya tapi jadi ke tak? Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak. Sebab apa tak? Dah ketuk mau jalan. Kadang-kadang dah jumpa orang tengah jalan, orang ajak pergi minum air pula. Tak ada dah buat dia isyaknya. Awak selalulah. Awak selalu buat di masjid ni. Tapi nak kira sebenarnya afdalnya tak ada. Sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Nabi kata, sallu ayyuhan nas fi buyutikum ilal maktubah. Semayanglah oleh kamu wahai manusia di rumah-rumah kamu. Melainkan semayang fardu saja di masjid. Kalau semayang sunat di masjid ni duha, itu afdal di masjid. So, sunat kudum balik daripada musafir afdal di masjid. Duha afdal di masjid. Kadang-kadang orang kan waktu dalam pukul 9.10 apa dia naik masjid, kemudian sekejap dia turun balik duha tu. Sebab apa? Memang duha afdal di masjid. Ada pun rawatib qabliyah ba'diyah afdal di rumah. Afdal ni jangan nak kejar afdal akhirnya mungkin yang dikejar tak dapat apa benda. Akhirnya buat sama pun tak jadi. Jadi kita wirid ni kena congok tak jadi. Jadi lepas subuh pun tak dan juga nak wirid. Amanah Rasul pun tak ada dah. Dia wirid ni kalau saya sendirilah tak ada ngapa-ngapa. Reti tak reti kerana ikut waktu-waktu duk wirid tu lah. Duk wirid surah-surah tu kan. Jadi pandai baca wirid semayang ni, ikut orang surah. Tok imam duk baca wirid. Tak pernah ngapa. Jadi kalau kita learn ni, wirid tak ada, orang-orang baru nak pengkat budak-budak ni pandai dak wirid lagi. Orang baru-baru tak pandai wirid dah lah. Kita pandai wirid kerana orang tua lah. Dulu mana ada orang mengajar lepas maghrib. Tak ada mengajar, wirid penuh. Lepas tu selesai buat sampai ke isyak. Dulu-dulu masa saya duduk kapung dulu, kena ingat tak ingat duduk atas surau dah. Sebab rumah tepi surau. Rumah paling dekat kali dengan surau. Jadi kena ingat tak ingat atas surau dah. Tapi selama budak-budak duduk surau tu, lepas maghrib tak pernah ada orang mengajar. Sembang waktu tua. Lepas tu dia kata, sembang apa tu, budak-budak ada, dia kata. Sembang apa tak boleh, budak-budak ada. Sembang apa tak boleh. Dia sembang itu budak ada. Sembang apa? Hak budak-budak tak boleh dengar. Sembang haki je. Apa salahnya budak-budak dengar? Tak ada salah dah. Sembang haki je budak-budak dengar. Sembang apa budak tak boleh dengar? Hak dia sembang hak budak-budak tak boleh dengar tu, tu boleh dengar ke? Sembang ni tak boleh budak-budak dengar ni. Yelah budak-budak dengar tak boleh. Lepas tu orang tua dia sembang benda kita atas surau boleh ke? Boleh orang tua? Oh tu boleh dah. Budak-budak jangan dengar tau. Sama aja. Kalau kata budak-budak dia dengar benda ni dah mu cakap sama mu tu boleh ke tak? Tapi nak cerita tak ada orang mengajar. Tapi tak ada orang balik. Tak ada balik sampai ke lepas isyak. Lepas isyak baru balik. Wirid pernah lah. Tapi kelas tak ada. Dulu lah. Kita ni buat kelas, wirid jadi pendek. Amanah Rasul pun tak ada dah.
Dia baca Amanar Rasul ni, dia 2 ayat di hujung surah Al-Baqarah. Amanar Rasul ni, Amanar Rasul, kemudian la yukallifullahu nafsan. Ini 2 ayat. 2 ayat di hujung surah Al-Baqarah. Hak Nabi kata baca 2 ayat ni di awal pagi, kafatah. 2 ayat ni memada dah untuk orang baca ni, untuk sepanjang hari. Baca 2 ayat ni awal malam, kafatah. Nabi kata memada 2 ayat ni akan orang baca di awal malam untuk sepanjang malam. Baca 2 ayat di hujung surah Al-Baqarah, Amanar Rasul dan la yukallifullahu nafsan. Lepas tu setengah-setengah kitab dia tidak ada la yukallifullahu Amanar Rasul dalam wirid sembahyang. Dalam Muniyatul Musalli pun tidak ada. Dia habis ayat kursi terus pergi kepada syahidallah. Dia tidak ada Amanar Rasul. Tapi kalau bukan kitab yang Anatul Talibin, dia ada tambah dengan Amanar Rasul. Disunatkan dalam wirid sembahyang juga. Jadi Amanar Rasul tu, dalam ayat tu sebut kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ni mana apa ni hak rukun iman ni? Ayat Quran. Tak beriman dengan malaikat, batal iman. Tak beriman kitab, batal iman. Sebab apa? Dalilnya dalil Quran. Cuma dulu orang baca Amanar Rasul ni, tempat berhenti tu dulu-dululah dia tak berapa nak betul. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ingat tak? Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah. Ibu di situ. Lepas tu wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ingat tak? Dia berhenti di kullun amana billah. Kemudian dia sambung dengan wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ingat tak? Ni wakaf ibtidak yang tak betul. Dia kalau nak berhenti ni wal mu'minun. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dia nak gitu. Kalau kita berhenti wal mu'minuna kullun amana billah, kita berhenti situ, kita nak ibtidak, nak mula balik ayat, dia tak boleh mula dengan wa malaikatihi. Dia kena undur balik, kena mula daripada kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Tu nak pasti tengok molek dalam hujung surah Al-Baqarah tu. Yang ada tanda tempat mana kita boleh berhenti. Berhentinya wal mu'minun. Jangan berhenti kullun amana billah. Kalau wal mu'minuna kullun amana billah, berhenti situ. Kita nak sambung, tak boleh sambung wa malaikatihi. Dia kena ambil daripada kullun semula. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Tapi biasanya berhenti di wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dulu nak perbetulkan balik salah tempat berhenti dengan mula balik ni payah. Wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi. Gitu yang ambil. Payah nak betul balik. Tapi kemudian kalau dengar orang baca Amanar Rasul, biasa kita dengar kalau nak dengar dalam wirid semayang pun kita dengar masa tahlil. Masa tahlil ada orang baca Amanar Rasul ni. Biasa orang akan berhenti di wal mu'minun. Comel lah ni. Dulu dia salah. Wal mu'minuna kullun amana billah, tak apalah. Tapi nak mula balik tak boleh mula dengan wa malaikatihi. Dia kena mula dengan kullun amana billahi wa malaikatihi. Sebab dia nak berhenti, nak mula ni, dia kena tengok gak ayat tu. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Beriman oleh Rasul dengan perkara yang diturunkan kepada Rasul daripada Tuhan Rasul tu. Mana apa? Rasul beriman dengan perkara yang diturunkan kepada Rasul daripada Tuhan.
Rasul ni bukan cerita kat orang saja, dia beriman mula-mula sekali. Rasul ni beriman dengan perkara yang diturunkan kepada Rasul min Rabbihi, daripada Tuhan Rasul. Wal mu'minun, dan orang yang beriman pun beriman dengan perkara yang diturunkan kepada Rasul. Situ. Kemudian kullun, tiap-tiap daripada Rasul dan orang-orang yang beriman. Kullun, tiap-tiap daripada Rasul dan orang-orang yang beriman. Kullun amana billah, beriman dengan malaikat. Semua ni Rasul dan beriman dengan Allah. Kullun, tiap-tiap daripada Rasul dan orang yang beriman. Amana billah, beriman dengan Allah. Wa malaikatihi, beriman dengan malaikat. Wa kutubihi, beriman kita. Wa rusulihi, dan beriman dengan Rasul. Tapi kalau kita kullun amana billah, patu wa malaikati itu nak ambil ayat mana situ? Kita mula di wa malaikatihi tu. Wa malaikati di atas kepada kullun amana billah. Billah tu. Tak tahulah dulu jadi ada timbul salah gitu, tak tahulah. Tapi nak lih ke balik betul semula tu, kadang-kadang suruh ambil Quran kata. Tengok molek dalam Quran ni. Sebab walaupun amanah Rasul tu kita jadikan wirid sembahyang, tapi asalnya Quran. Bila asalnya Quran, kita kena jaga hukum hakam dia. Dia wirid sembahyang dah kira-kiranya. Tapi asal daripada Al-Quran, kita wajib kena jaga hukum hakam seperti kita baca Al-Quran walaupun kita sudah jadikan sebagai wirid sembahyang. Kalau ayat Quran, walaupun kita jadi dah sebagai doa misalnya, kita kena jaga hukum dia. Ayat Quran tapi kita jadikan sebagai doa. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu semua doa ayat Quran. Nak baca kena baca molek. Walaupun kita baca tu bukan kosok Quran sekali pun, kita baca sebagai doa. Tapi oleh kerana doa ni asal Quran, kita wajib jaga hukum seperti ketika kita baca Al-Quran. Walaupun amanah Rasul ni kita jadikan sebagai wirid lepas sembahyang, tapi oleh kerana dia asalnya ayat Quran, kita kena jaga hukum dia seperti kita baca ayat Quran hak asal. Cuma yang timbulnya ayat Quran sudah dijadikan sebagai wirid sembahyang. Ayat Quran sudah dijadikan sebagai bacaan-bacaan untuk pelihara diri. Ayat Quran yang sudah dijadikan sebagai doa-doa. Hak timbul khilafnya, ayat Quran hak seumpama ni memang ayat Quran sah, tapi sudah dijadikan sebagai bacaan-bacaan yang lain. Sebagai bacaan doa contohnya lah. Boleh dibaca kepada orang yang berhadap-hadap. Sebab dia bukan hanya ayat Quran, bahkan bacaan tu ada dalam wirid, ada dalam doa, ada dalam bacaan harian. Ni boleh baca walaupun dekat berhadap-hadap. Contohnya perempuan haid, perempuan nifas. Adapun ayat Quran yang memang tidak ada dalam doa, yang memang tidak ada dalam bacaan-bacaan harian yang lain, semata-mata ayat tu bacaan Quran sahaja, atau khilaf ulama. Orang yang berhadap-hadap boleh baca ke tidak, atau khilaf. Adapun ayat Quran yang asalnya Quran, tapi ayat ni juga ada doa. Doa naik kenderaan, ayat Quran. Subhanallazi sakhkhara lana azad, itu pun ayat Quran. Tapi kita jadikan sebagai doa. Dalam keadaan berhadap-hadap boleh baca. Macam baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat Quran. Tapi itu juga yang dibaca apabila kita buat benda-benda yang baik. Mana selain daripada Bismillahirrahmanirrahim, ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim juga disunatkan baca ketika kita buat perkara-perkara yang baik. Bukan hanya ayat Quran saja dan bacaan-bacaan yang lain. Maka boleh bacalah Bismillah walaupun dah kena berhadas. Orang haid, orang nifas kan, dia makan nasi tak baca Bismillah. Kena ingat baik tu Bismillahirrahmanirrahim, ayat Quran. Macam ni dia baca ayat Quran ketika haid? Sebab Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya bacaan dalam Quran, bukan bacaan-bacaan di luar Quran yang disunatkan kita baca.
Maka boleh baca walaupun dalam keadaan kita berhadas, tapi jangan kosak Quran lah. Khilafnya hanya ayat tu ada dalam Quran saja, tak ada dalam bacaan-bacaan yang lain. Atau khilaf. Boleh tak baca dalam keadaan dia berhadas dengan bahawa tidak kosakkan Quran. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'inya boleh baca. Janji jangan kosak Quran. Walaupun bacaan tu hanya ada dalam Quran sekalipun. Hati timbulnya lah. Macam perempuan yang hafaz Quran lah. Perempuan yang hafaz Quran, mari haid 14 hari, mari nipah 2 bulan, tiba-tiba dia tak boleh langsung nak baca Quran. Mari 2 bulan lepas beranak ni tak boleh baca Quran. Hak ngapa tu? Kejalanan lah lepas dia tu. Lepas tu boleh baca ke? Sebab hak dia baca tu memang semata-mata Quran, tidak ada dalam bacaan yang lain. Boleh baca dengan kosak untuk tahafuz, untuk pelihara ingatan Quran. Jangan kosak Quran, sudahlah. Itu pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Sama dengan orang mengajar lah. Orang mengajar pun sama. Orang mengajar, tapi nak pegang Quran tak boleh lah. Dia mengajar, kosak taklim boleh. Ke mana orang puang yang mengajar Quran tu lah. Time di uzur dia mana? Uzur dah, ustazah uzur. Tak boleh nak mengajar lah. Cuti 2 minggu. Lepas tu, lepas bersih daripada uzur tu, mari ngaji ustazah boleh semayang dah. Maaf ustazah, saya pula uzur. Anak murid dia kata. Kerana kamu pakai tak ngaji ya. Kalau balas tu, boleh mengajar. Boleh baca Quran, kosak mengajar. Nak pegang tak boleh lah. Lepas tu macam mana? Suruh anak murid belek lah. Nak cakap mana dia pun belek. Tengoklah. Ustazah tak ingat Quran tu lah. Nak kena tengok Quran retek kan. Suruh anak murid belek. Siap kan, suruh anak murid tutup di sipang. Nak pegang tak boleh. Tapi baca untuk ajar boleh. Ajar sampai mana? Ajar sampai kepandanan. Bukan kata salah. Lepas tu ulang mula. Salah lagi. Ustazah baca. Saya tak boleh baca. Saya boleh baca salah je. Dah jadi malah tu aja. Kena baca ni. Baca sekali, anak murid turut, tak jadi lagi. Baca kali kedua, anak murid turut, tak jadi lagi. Baca kali 3, tak ada apa 10 kali pun tak apa. Kosak mengajar, bukan kosak baca Quran. Hak dia timbul masalah hak pekoh ni. Cuma ceritanya, dia bacaan yang bukan hanya dalam Quran, kita baca dalam wirid ke dalam doa ke, sebut kata asal Quran, kita kena jaga hukum hakam dia. Ayat kursi, ayat Quran. Syahidallah, ayat Quran. Kena jagalah. Qulillahumma malikal mulk, ayat Quran. Kena jaga. Salah dosa. Jangan kadang-kadang wirid semayang pun baca ni, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, kan? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Tu. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ada orang baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu. Huwal malaikatu. Huwa wal malaikatu. Wa yang kedua tu tak ada. Siapa nak dengar? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu. Huwa dhamir ia, wal malaikatu, wa tu haraf ataf, dan malaikah ditinggal dan. Makna jauh lah larinya. Ni. Huwal malaikatu. Itu walaupun bukan bacaan Quran, kiranya jadi wirid semayang. Jangan harap baca salah seumpama tu. Sebab dia asalnya ayat Quran. Baca kena betul, wakaf iftidak pun kena betul. Lepas tu ni tak dengar dah lah amanah rasul tu macam mana. Dengar tak dengar pun dalam tahlil lah. Dalam wirid semayang tak dengar dah. Cuma kadang-kadang ada juga orang baca wirid, dia habis ayat kursi, dia pergi pada syahid Allah, dia tinggal amanah rasul. Memang dalam kitab Munyatul Musul tidak ada amanah rasul. Habis ayat kursi tu pada syahid Allah. Tapi
Tapi orang tua amal tu ada ambilan. Bukan kitab besar lagi ada lah. Contohnya kitab I'anatul Talibin memang disunatkan. Baca Amanah Rasul lepas sembahyang. Menjadi wirid dalam sembahyang. Orang buat waktu tu buat tu comel tu. Jadi beriman dengan malaikat kita ni dengan dalil ayat Quran. Mana kalau tidak beriman dengan malaikat, batal iman dia. Tak beriman kita, batal iman. Sebab apa? Dengan dalil ayat Quran. Kemudian depan tu dia mari pula dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Bukhari Muslim, hadis Jibril alaihi salam, depan panjang. Muka surat 7 depan tu panjang. Hadis Jibril alaihi salam berkaitan dengan pertanyaan Jibril berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan, yang Nabi jawab rukun Islam dan juga rukun iman, hak dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak wajib kita beriman. Beriman dengan kita dengan makna kita mengaku putus di hati, kita tu sungguh kita ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu beriman dengan sekalian kitab. Dan sungguh, mana tentu sungguh segala perkara yang disebut di dalamnya, di dalam kitab yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak dalam kitab ni semuanya benar belaka, semuanya terbaik yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak dalam segala kitab ni sebenarnya perkara yang sebenar belaka. Perkara yang sebenar, perkara yang hak dan perkara yang sebenar, hak ada dalam kitab. Hak ada dalam kitab yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma syariat-syariat ummah yang terdahulu dinasahkan, dibatalkan hukum. Tapi semua yang ada dalam kitab-kitab ni sebenar, terbaik yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana apa? Kita kena beriman hak dalam kitab sebenar. Tu beriman dengan kitab. Bukan setakat beriman kitab ni, kitabullah ni datang daripada Allah. Satu lagi kita berimannya sungguh segala perkara yang disebut di dalamnya. Hak dalam kitab ni sungguh sebenar, yang terbaik hak ada dalam kitab ni. Ini makna beriman dengan kitab. Bukan hanya beriman kitab ni datang daripada Allah. Cari khusus kok cerita bab Quran. Quran ni kalam Allah. Quran ni datang daripada Allah. Kita beriman Quran. Bukan setakat beriman dengan satu Quran yang datang daripada Allah. Kita kena beriman sebenar, betul, terbaik yang ada dalam Quran tu. Sama ada dalam Quran tu cerita bab kisah terdahulu sebenar, kisah yang akan datang sebenar, cerita hak gaib pun sebenar, cerita bab hukum hakam pun sebenar, terbaik. Sebab apa? Itu kalamullah. Itu makna beriman dengan kitab. Ni hak mula-mula sekali ni. Beriman dengan kitab, khususnya beriman dengan Quran. Lepas tu barulah kita kira pula nak baca Quran. Gitu kaedah dia. Sebelum nak baca Quran, sebelum nak junjung Quran, sebelum nak cium Quran, ni rukun iman. Beriman dengan kitab. Apa makna beriman kitab ni rukun iman? Beriman Quran kalamullah. Beriman hak dalam Quran tu sebenar dan terbaik. Tidak ada yang lain yang terbaik melainkan hak ada dalam Al-Quran. Itu makna beriman dengan kitab. Lepas tu barulah kita nak baca. Sebab Quran ni kalamullah, Quran ni mukjizat Nabi yang paling besar sekali. Nabi lah hak paling banyak mukjizat. Tapi dalam banyak-banyak mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang paling besar Quran. Itu mukjizat yang paling besar sekali. Kemudian kita pun nak baca Quran. Sebab apa? Quran ni menjadi pedoman kepada ummah sampai kiamat. Besarnya Quran ni. Sampai peringkat bukan baca, tengok Quran tu boleh pahala dah. Lepas tu pakai tengok je dah. Pakai tengok pun baca dah pandai. Pakai tengok ke Quran. Dah lah betul, tengok Quran tu boleh pahala dah. Sebab itulah kita baca Quran ni, kalulah Quran tu kita ingat. Yasin lah contohnya. Kita ingat Yasin. Abang apa? Ingat dada, ingat mulut. Itu dah. Ingat dada, ingat mulut. Ingat mulut. Kau panggil apa? Ingat mulut. Bukan ingat dada.
Ingat mulut, ingat dada ke ingat sini? Ha? Ingat dah kepala kau. Ha? Walaupun Yasin tu teringat sekalipun, orang unjuk Yasin kita pada masa kita baca Yasin ramai-ramai tu jangan duk tolak lah. Orang unjuk Yasin kita Yasin ni duk sini tolak ambuh. Walaupun Yasin tu kita ingat sekalipun, tetap afdal kita baca tengok Quran. Sebab apa? Sebab pegang pahala lain. Pegang Yasin ni. Pegang ambil sipang pahala lain tu. Tengok pahala lain. Tengok pahala mata. Baca bawalah pahala baca pula. Melainkan kalau kita baca tanpa tengok Quran, tanpa tengok surah Yasin itu, lebih khusyuk kita baca, bawalah afdal kita baca tanpa tengok Quran. Kita baca, kita pejam mata, kita tunduk, kita berbaca lebih khusyuk kita baca tanpa tengok, bawalah afdal kita baca Yasin dan Quran yang lain tanpa perlu kita tengok. Tapi kalau kita baca tengok Yasin dengan tak tengok pun sama je, afdal tengok. Sebab tengok tu pahala suku pula. Dia tak pegang lah. Haji, pegang tengok Yasin, tak ingat? Tidak sedap. Ayat kata dia ingat. Tolong. Siapa peringkat tengok Quran boleh pahala, cium Quran boleh pahala. Kita ni dengan Quran, dengan zat Quran tu, memanglah kita memang jaga sungguhlah. Kalau kata terbuka, kita baca tadi ada semayang, tak ada semayang nak tutup. Terbuka tu orang kata, apa lock buka itu? So tutup lalu lah. Tapi kita tutup dah lidah sebab kita tak ada semayang. Tengah baca sana ada semayang lah, batal wuduk tengah baca Quran, tak boleh nak tutup lah. Tak boleh nak tutup. Lepas tu lock buka gitu, marah tak tu lah. Jangan lock gitu. Mana rainya kita bagus. Lepas tu nak tutup kan, dia panggil anak dia, awak mai tolong tutup, tolong kisipang. Dah anak tak ada semayang kedak? Tak ada. Boleh ke budak tu pegang Quran tanpa ada wuduk? Dia tak balik lagi. Betul, dia tak balik lagi. Kita boleh tak suruh dia pegang Quran tanpa dia ada wuduk? Haram. Budak tu tak salah apa, dia tak balik pun lagi. Faham tak? Ni yang banyak berlaku dalam masyarakat kita ni. Dia wuduk batal, dia panggil budak lah, suruh tutup, suruh pergi sipang. Budak tak ada semayang, dia kata budak tak balik lagi. Dia tak berdosa. Siapa kata dia berdosa? Kita yang berdosa. Budak tu hanya boleh pegang Quran tanpa wuduk dengan satu tujuan sahaja, untuk dia belajar. Tu saja dibenarkan. Tu pun mazhab Syafi'i. Mazhab Ahmadi tidak dibenarkan juga. Walaupun budak tu untuk belajar dia sekalipun. Kita tahu dalam mazhab Syafi'i, untuk belajar dia kita boleh benarkan dia pegang Quran tanpa ada wuduk. Sebab kalau nak kena suami semayang, nak ngaji, kok malah dah ni. Lepas tu ketuk, ambil semayang pula. Malah dia. Tak apalah, benarkan dia pegang untuk tujuan belajar dia. Bukan tujuan kita. Tujuan belajar dia. Barulah dibenarkan dia pegang tanpa ada wuduk. Cuma disunatkan pada kita, suruh dia ambil semayang dulu, barulah pegang Quran pergi belajar. Ada pun pegang Quran untuk tujuan lain, tak dibenarkan sama sekali. Dia tak balik. Kita bukan cerita hadiah, cerita hak kita. Yang beri dia pegang tanpa wuduk, hukumnya haram. Ni kita panggil dia, suruh tutup Quran, suruh kisipang. Gana. Sebab apa? Tak lelok duk gitu, buka bagus kita. Tapi ni kita buat salah pula, panggil budak tak ada semayang. Kadang-kadang you nak ngemah kan, dia panggil budak tu alih kau nak ngemah, nak sapu-sapu, dia budak kan ambil. Ada waktu tu amal gitu, tak kena. Mana kita bagusnya jaga ke Quran. Tapi sebelum nak cerita nak jaga Quran, nak cium Quran, nak junjung Quran, ni beriman dengan kitab ni dulu. Apa makna beriman kitab? Kitab ni datang daripada Allah, kalamullah. Hak dalam kitab ni, segala perkara yang disebut dalam kitab ni sungguh sebenar. Hak terbaik dalam kitab ni. Bukan Quran saja ni, semua kitab.
Sebenar belaka. Cuma kitab-kitab hak terdahulunya, hukum hakamnya dibatalkan. Kita tak boleh nak pakai. Tapi sebenarnya datang daripada Allah yang terbaik pada masa tu. Sebab kitab-kitab terdahulu tak macam Al-Quran. Syariah Nabi SAW ni meliputi sekalian. Ya. Ummah syariah ummah terdahulu dia tidak meliputi, terkadang untuk kaum mereka sahaja, terkadang untuk masa mereka sahaja. Lepas itu tak ada dah syariat dia. Adapun syariat Nabi ni meliputi sekalian, tak ada kata kaum, sekalian ummah, termasuk jin dan manusia. Termasuk jin dan manusia. Kena ikut syariat Nabi SAW. Kemudian syariat ni tidak dibatalkan sampai kiamat. Itu lebihnya Nabi SAW. Tapi sebenarnya bukan ini Quran saja, semua kitab-kitab yang lain yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara ijmal. Kemudian secara tafsir boleh pergi kepada beriman dengan Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Tapi Taurat Injil bukan hak learning. Taurat Injil hak asal. Itu kita beriman. Taurat Injil hak asal sudah tidak ada pada masa Nabi dilantik menjadi Rasul 1400 tahun terdahulu. Tak ada dah hak asal. Adapun Taurat Injil ada sekarang ni, itu adalah ciptaan manusia, bukan kalamullah. Hak kita beriman, hak kita beriman Taurat hak asal, hak diturunkan kepada Nabi Musa. Kita beriman dengan Injil hak asal yang turun ke Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Itu hak kita beriman, bukan hak learning. Ingat kita beriman hak dia tu. Tak. Kita beriman dengan Taurat Injil hak asal. Hak pak tu secara tafsir lah, secara ijmal. Sebab kitab ni setengah ulama mengatakan 104 buah semua sekali. Setengah mengatakan 114 buah. Tapi pandangan yang tahqiqnya, jangan kita duk ubuh bilangan lah. 104 ke 114 ke subuh. Tapi banyak kitab-kitab kalamullah yang diturunkan kepada rasul-rasul. Banyak mana 104 utir ke atau seduk bubuh berapa. Itu pandangan yang lebih tahqiq lah. Walaupun kita masyhurnya 104 buah, itu masyhur bagi kitanya. Jadi hal lain-lain tu kita beriman secara ijmal. Ada kalam kitab daripada Allah, dan juga sungguh sebenar segala perkara yang disebut di dalam segala kitab yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna beriman kitab. Khususnya itu makna beriman dengan Al-Quran. Itu rukun iman yang ketiga. Yang keempatnya, percaya akan segala Rasulullah. Dengan maknanya mengaku putus dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala Rasulullah, dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu menyampaikan kepada umat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.